Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu kembali dengan Cikgu Nurul dalam pecutan akhir Matematik Tambahan SPM 2002. Berdasarkan modul topikal soalan percubaan SPM 2022, topik tingkatan 4, fungsi. Inilah modul yang akan kita guna dalam perbincangan pecutan akhir ini. Okey, soalan 8. Soalan percubaan SPM 2022 Negeri Terengganu, kertas 1. Jadi kat sini hati-hati tau. Kamu jangan syok sendiri baca soalan. Tengok gambar rajah tu betul-betul. Kamu tengok, ini cantik, anak panah ke sana. Tiba-tiba yang ini okey lagi. Tapi ini, daripada Z ke Y pula. Kat situ hati-hati. Okey. Diberi fungsi Gx, okey. GZ, okey, diberi Fx. Yang ini, dia dah beri Fx sama dengan Ax tambah B. Dia dah bagi GZ pula. Okey, GZ, objek Z, kita akan dapat 3, 2Z tambah B. Seterusnya apa kita nak buat ni? Seterusnya kita nak buat, okey, cari nilai A dan B. Okey, kita pergi Fx dulu. Cikgu fokus dekat Fx. Mana Fx kita? Ni. Fx, kejap betulkan X kepada Y. X kepada Y adalah Fx. Okey, Z kepada Y. Z kepada Y sini adalah GZ. Okey. So sekarang, okey, kamu tengok Fx. Fx tu adalah objeknya 5, image-nya 1. Jadi kita boleh buat macam ni. F bila objeknya 5, image-nya 1. Macam tu. Jadi kita salin balik di sini, tapi kita gantikan nilai X dia adalah 5. Jadi A 5 tambah B sama dengan 1. Jadi kita akan dapat 5A tambah B sama dengan 1. Ini persamaan 1 kita. Disebabkan kita ada dua sebutan A dan B, confirm kita melibatkan persamaan serentak. Okey, GZ pula. Okey, GZ, yang ini GZ. Okey, GZ cikgu highlight, objeknya 2, image-nya 1. Jadi cikgu tulis macam ni. GZ adalah bila objeknya 2, image-nya 1. Jadi salin balik G kat sini tapi gantikan Z-nya dengan 2, di mana 3, 2, sini 2 tambah B sama dengan 1. Jadi kat sini kita dapat B dah. Okey, 3, 4 tambah B sama dengan 1. Jadi darabkan 3 sama dengan 4 tambah B. Jadi kita akan dapat negatif 1 sama dengan B. Ataupun lebih cantik, B sama dengan negatif 1. Okey, jadi kita berjaya dapat B sama dengan negatif 1. Macam mana dapat A? Masukkan dalam persamaan 1 tadi. Okey, ini tak ada persamaan serentak. Persamaan serentak lah, tapi persamaan serentak yang mudah. Jadi 5A, B kita tambah B negatif 1 sama dengan 1. Jadi 5A, kita akan dapat 2. A sama dengan 2/5. Yeay, berjaya. Okey, seterusnya kita tengok 14. Okey, soalan 8B. Okey, soalan 8B. Fungsi yang memetakan, cari fungsi yang memetakan Y kepada Z. Okey, murid-murid, kita tahu Z kepada Y tadi, dia dah bagi tahu ini adalah fungsi Gx. Okey, fungsi Gx tadi, cikgu salin balik. Bukan Gx, GZ. Fungsi GZ tadi, kita dah dapat nilai A dan B kan. Cikgu tulis semula, di mana 3, dekat sini adalah 2Z. Cikgu buat Z macam ni sebab takut dapat macam 2. B tadi adalah negatif 1. Macam ni. Dia kata fungsi yang memetakan Y kepada Z. Y ni kepada Z. Apabila Y kepada Z bererti inverse. Jadi kita cari inverse. Inverse untuk G. Jadi let Y sama dengan 3, 2Z tolak 1.
Jadi kita darabkan macam ni, 2Z tolak 1 sama dengan 3, 2ZY tolak Y sama dengan 3. Sekarang kita nak cari Z sebagai subjek, 2Z, okay, 2ZY sama dengan 3 tambah Y. Kita nak Z saja, kita tak nak 2Y, bermaksud Z sama dengan 3 tambah Y, 2Y. Kita Z saja kan. Jadi kita berjayalah cari G inverse bagi Z, iaitu 3 tambah Z, 2Z. Di mana Z tak boleh sama dengan kosong. Okey, jadi kita berjayalah mendapat fungsi GZ. Di mana 3 tambah Z per 2Y. Okey, begitu. Kita pun boleh buat Y juga macam ni. Okey, kita pun boleh buat macam ni. G inverse Y sama dengan 3 tambah Y per 2Y. Kalau nak begitulah. Okey, sebab kat sini ada Y. Okey, seterusnya kita berjaya. Kita terus pergi ke B2. Okey, B2 nak cari HX pula. Apa ni? Nak cari HX pula. Jadi kita tahu, okey, nak cari HX, okey, cikgu buat anak panah ke sana anak panah warna merah lah. Kalau nak cari H terus ke sana, mesti ada ke sana. Semua ke kanan. Okey, kita tahu yang pertama tadi ini adalah Fx. Kalau ke kanan Y kepada Z adalah G inverse. G inverse lah, G inverse Y tadi. Jadi macam mana nak cari H? H adalah, H ni sama dengan G inverse untuk Fx. Kan dia gabungkan. Okey, daripada X kepada Z adalah G inverse Fx. Maka kita tengok balik apa G inverse kita tadi tu. Okey, dan apa pula kita punya F yang diberi tadi. Kejap, F yang diberi tadi adalah okey, sini kan, ni Fx kita tadi kan. Nanti kita ganti dia nilai A dengan B kita balik. Okey, kita gantikan semula. Jadi murid-murid, macam mana kita nak buat ni? Okey, jom kita lihat. Okey, jom kita lihat bagaimana kita nak selesaikan masalah ini. Ialah, okey, kita nak cari G inverse bagi Fx. Jadi kita cari Fx kita. Okey, kita tulis balik nak bagi kamu jelas nampak apakah fungsi Fx kita tadi. Fungsi Ax kita tadi adalah Ax tambah B kan. Jadi kita gantikanlah nilai A yang kita dapat tadi, 2/5x tolak 1. Jadi G inverse tadi, okey, G inverse yang kita dapat tadi adalah dy lah, kita ambil adalah 3 tambah y per 2y. Jadi siapa masuk dalam siapa di sini? Maksudnya G inverse Fx, di mana G inverse objeknya adalah Fx. Fx adalah 2/5x tolak 1. Jadi G inverse kat luar kita salin. 3 tambah apakah dia punya objek. Yang ni pula apakah dia punya objek. Jadi cikgu masukkanlah begini. 2/5x tolak 1. 2/5x tolak 1. Jadi kita gabungkan. Kita kembangkan berhati-hati. Okey, sini darab sini, 2 darab negatif 1. Jadi apabila kita kembangkan dekat sini, cikgu akan dapat 2/5x tolak 1 tambah 3 zas. Sini cikgu akan dapat 4/5x tolak 2. Jadi sekarang kita nak samakan dia punya pembawah tau. Sekejap ya, cikgu selesaikan dulu bagi nampak jelas. 2/5x tambah 2 zas 4/5x tolak 2. Okey, sekarang cikgu nak samakan pembawah dia. Ini per 1, ini per 1. Sini darab 5, darab 5, darab 5, darab 5. Jadi kita akan dapat apa di sini?
Okey, akan dapat 2x tambah 10 per 5 zas bawahnya adalah 4x tolak 10 per 5. Okey, semakin mengecil. Zas. Okey, jadi ini sebenarnya bahagi tau. Yang cikgu highlight ni bahagi. Okey, sorry. Yang ini adalah bahagi. Bahagi apabila kita tukar kepada darab, dia akan jadi reciprocal lah. Reciprocal tu berarti macam ni. 2x tambah 10 per 5 akan jadi terbalik begini. 4x tolak 10. Jadi kat sini kita boleh potong. Boleh potong dan tinggallah begini. 2x lah 10 sini. Tambah 10 4x tolak 10. Okey, kita boleh kecilkan. Kalau kita tengok semua nombor tu kita boleh kecilkan. Kamu tak digalakkan potong-potong-potong. Okey, jangan potong. Kita faktor dulu. Bila kita keluarkan 2x tambah 5. Okey, bila keluarkan 2 ni, 2x tolak 5. Okey, apabila boleh faktor, baru boleh potong. Potong gini, zas. Okey, jadi baru kita dapat x tambah 5 per 2x tolak 5. Yeay, berjaya. Dapatlah jawapan begitu. Okey, seterusnya murid-murid, apakah soalan yang seterusnya? Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir di sini berbunyi, objek bagi hx apabila imej ialah negatif 1. Okey, apa maksudnya tu? Okey, kalau kita nak baca, objek bagi hx apabila imej negatif 1. Kalau begini, kalau berlakunya begini, kamu kena buat macam ni. Oh, hx imej negatif 1. Macam tu. Okey, macam tu lah dia. Okey, apa hx yang kita dapat tadi? Mana hx kita? Mana hx kita yang ni? Yang ni hx Ini adalah hx. Hx ni yang kita dapat tadi kan? Okey, jadi kamu terus letakkanlah nilai dia. 5 tambah x per 2x tolak 5 sama dengan negatif 1. Jadi kita darab berhati-hati. Tengok cikgu buat bracket sebab dia negatif 1 untuk mengelakkan kesilapan. Kat sini kita akan dapat negatif 2x tambah 5. Jadi kita akan dapat 3x sama dengan 0. X sama dengan 0. Okey, selesai. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi cikgu dalam topik yang seterusnya. Bye-bye.